A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang menonton Virtual Brani Straight A edisi soal jawab. Okey, baiklah. So sebenarnya sekarang ni MPAC kita buka peluang kepada calon-calon SPM yang nak tanya soalan, yang mencari jawapan, especially macam mana nak bersedia untuk SPM 2020. Yang akan berlangsung pada 2021. Okay? Dan pada malam ni kita nak layan persoalan yang telah diajukan oleh seorang alumni bekas pelajar MPAC, dan dalam masa yang sama beliau juga merupakan facilitator di MPAC daripada Form 2, sekarang dah Form 5. Alhamdulillah. Kalau tak silap okay? Daripada Form 2. Dan beliau adalah adik Irdina. Mari kita dengar sikit dia punya mukadimah. Dia hantar video kat saya dan sekarang ni kita nak layan apakah soalan yang ditanya oleh adik Irdina. Tapi sebelum tu kita bagi dia peluang untuk perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya Irdina Sofia binti Muhammad Fikri dari Sekolah Agama Menengah Sungai Merak Peluang. Dan saya merupakan calon SPM 2020+1. 2021. Pandai dia buat lawak nah. Alright. 2020+1. 2021. Betul tak? Nah, ini adalah satu golongan yang special. Nama dia calon SPM 2020 tapi ambil pada bulan Februari 2021. Betul? Okay, so kita punya sesi pada kali ini kita tak nak panjang sangat. Kita nak direct straight to the point. Apa soalan yang nak ditanya oleh adik Irdina kita? Mudah-mudahan ini akan membantu semua orang. Okay? Baik Irdina, silakan soalan pertama. Di sini saya ada 3 soalan nak bertanya kepada Abang Bat. Wow. Yang pertama, seperti yang kita tahu, jadual SPM telah dianjakkan ke 22 Februari 2021. Berikutan dengan tarikh SPM yang telah dijadualkan tersebut, ia sedikit memberi kesan kepada emosi para pelajar SPM. Jadi, bagaimanakah cara untuk kami kekal komited dalam mengulang kaji pelajaran untuk mendapatkan keputusan SPM yang cemerlang? Okay, alright. So basically soalan yang ditanya adalah macam mana nak kekal committed, macam mana nak terus bersemangat lah untuk menghadapi SPM yang telah ditunda ke 2021. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. This is the first question. Macam mana kita nak kekal bersemangat, kekal committed untuk terus belajar untuk SPM 2021. Sebab ramai orang sebenarnya, basically bukan Irdina je. Ramai pelajar di luar sana yang menghadapi cabaran down, ataupun dia give up, ataupun dia fed up, ataupun dia ada rasa macam lantak lah SPM tak SPM. Sekejap waktu ni, sekejap macam ni, sekejap macam tu, biarlah. Betul? Itu yang dihadapi oleh ramai calon SPM di luar sana. Jika anda yang menonton, anda adalah calon SPM, anda dapat rasakan apa yang Abang Bat cuba sampaikan. Betul? Kalau anda adalah guru, anda pun tahu dan anda juga terkena tempiasnya. Dan kalau anda adalah ibu bapa, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sampai nak pecah kepala ni. Sesak dada ni, duk fikir macam mana nak tolong anak kita yang nak ambil SPM tahun 2020 yang diadakan pada 2021. Okey, baik. So sekarang ni, Irdina. Dia macam ni. Irdina dan juga Irdina di luar sana yang menghadapi cabaran yang sama, iaitu macam mana nak
terus kekal bersemangat untuk SPM 2020. Cuba tanya calon-calon SPM yang dah tak jadi calon, iaitu calon SPM 2019, 2018, 2017, 2007, 2097, 83 dan sebagainya. Pada saat-saat sekarang ni, apa yang mereka impikan? Yes, mereka impikan. Alangkah bestnya kalau SPM ni boleh tunda sekejap ke satu tarikh yang kemudian supaya aku sempat untuk do something. Betul? Alright. Okay, dengar macam kelakar, tapi sebenarnya yang kita nak lihat sekarang adalah kita berada di satu situasi yang dia akan jadi negatif bila kita lihat dia negatif, tapi dia jadi positif insya-Allah bila kita lihat dia sebagai positif. Irdina. Nah, alright? Tak kala kita rasa macam tak best, kita rasa macam tak seronok, kita rasa macam down dan sebagainya, sebenar-benarnya yang menjadi punca kepada kita rasa tak semangat, kita duk fikir yang negatif adalah kerana apa tau? Because kita terlalu takut. Kita terlalu takut. Mengikut kajian, bila orang ni dia terlalu takut, dia akan mula mengundang pemikiran-pemikiran yang negatif. Dan bila dia undang pemikiran-pemikiran yang negatif, apa yang berlaku? Tindakan dia adalah tindakan yang negatif. Tindakan yang tidak boleh membantu dia untuk excellent dalam pelajarannya. Nampak tak? Alright? So, nak takut dengan SPM, ada takut sikit, bagus juga. Kalau tak takut langsung pun masalah juga. Betul? Tapi jangan terlalu takut. The moment you terlalu takut, you akan berfikir semuanya yang negatif-negatif belaka. You akan fikir tentang, macam mana nanti? Tak tahu nanti exam akan tunda lagi. Ataupun, tak tahu nanti aku kena COVID ke? Tak tahu nanti. The problem sekarang ni adalah apabila kita memikirkan perkara yang kita tak boleh kontrol. Dan solusi untuk benda ni adalah kita kena kontrol benda yang kita kita hanya perlu fokus, perlu risau hanya untuk benda yang kita boleh kontrol. Nah, COVID-19 kita tak boleh kontrol. Nah, SPM sama ada dia akan postpone atau diawalkan atau dan sebagainya, kita tak boleh kontrol. Betul? Tapi kalau kita risau untuk benda yang kita tak boleh kontrol, apa yang berlaku? Kita bazir masa, wasting your time. Sebab you cannot control. Habis tenaga, habis masa. Sebab apa? You telah habiskannya, bazirkan dia untuk benda yang tak boleh kontrol. Apa kata? Teruskan kerisauan itu. Tapi untuk benda yang kita boleh kontrol, apa yang kita boleh kontrol sekarang ni adalah kita tak boleh kontrol COVID-19 yang tengah mengganas di luar rumah. Tapi kita boleh kontrol apa yang kita boleh buat di dalam rumah. Kita boleh kontrol macam mana kita manfaatkan waktu yang ada. Kita boleh kontrol waktu yang kita ada, waktu Disember dan juga Januari ni. Nah, right? Kita boleh kontrol sama ada kita study ataupun tak. Kita boleh kontrol sama ada kita push our best ataupun tak. Lebih baik you risau benda yang you boleh kontrol, because dia akan membawa kepada kesan yang positif. Right? Seandainya kita fokus kepada benda yang kita boleh kontrol, ini akan sangat-sangat membantu. Boleh? Alright? Ini akan menyebabkan kita makin committed, Iridina. So Iridina risau, yang mana pelajar-pelajar dah tak boleh nak committed, pelajar-pelajar dah kurang semangat dan sebagainya. So apa yang kita patut buat sekarang ni adalah fokus benda yang kita boleh kontrol. Boleh? Takut sikit untuk exam tu perlu ada, tapi jangan takut sangat. Bila kita takut sangat, apa yang akan berlaku? Pemikiran negatif tu akan hadir. Kita akan fikir yang negatif-negatif. Kita akan bermata lalat. Lalat hanya cari yang busuk-busuk, yang buruk-buruk, yang tak elok-tak elok. Okay? So, apa yang patut kita buat sekarang adalah kita nak bermata lebah, betul? So, kita nak lihat semua kecantikan yang ada. Kita nak berpandangan positif. Betul? Alright? So, apa yang patut kita lakukan sekarang ni adalah fokus benda yang you boleh kontrol. Dan tolong jangan buang masa untuk risau benda yang kita tak boleh kontrol. Oh yeah. Oh apa? Oh yeah. Alright, good job. Alright, ada lagi cara. Macam mana kita nak kekal bersemangat? Macam mana kita nak committed? Okay, ni teknik yang kedua. Tadi teknik yang pertama. Teknik yang kedua untuk Irdina adalah macam ni. Buat satu senarai, namun dia adalah list pasca SPM. Pasca ke pasca? Tak apalah, ejaan dia pasca. Senarai pasca SPM. Maksud dia, senarai ni adalah, dia punya tajuk dia, senarai pasca SPM. Ayat dia adalah, habis aja SPM, aku akan
tulis nombor 1 aku akan apa, nombor 2 aku akan apa. Contoh yang kaki main game ni, so tulis nombor 1 aku akan main game sampai handphone meletup. Contoh, jangan serius sangat. Nombor 2 apa dia, nombor 3 apa dia, aku nak tengok Netflix, contoh, aku nak tengok movie, contoh. So bila kita senaraikan benda-benda yang kita nak buat selepas SPM, lepas tu senarai tu pula boom, kita letak di depan meja study kita. What gonna happen is this. Apabila kita dah rasa tak mau commit, apabila kita rasa macam malah, apabila kita rasa macam nak pergi main game lah, dan kita nampak senarai tersebut dan senarai itu tulis nombor 1 pula tu, habis je SPM aku akan main game betul-betul, main game gila-gila contoh. What happen adalah dia akan menyebabkan tak apalah, benda ni lepas SPM boleh buat. Nantilah main game, tak apalah, aku teruskan lagi lah belajar. Aku kena buat yang terbaik. Aku pun tak mau ambil SPM banyak kali, so aku nak buat yang terbaik. Alright? So, this technique sebenarnya sangat simple but very practical. Yang ni abang buat dekat SPM dan juga dekat universiti dulu, sangat membantu. Tulis benda apa yang nak buat lepas exam, dan ini akan menyebabkan kita rasa bersalah untuk buat benda tu kalau sebelum exam. Faham tak? Alright? Okay, so ini adalah salah satu teknik yang akan membantu Irdina untuk terus committed, untuk terus bersemangat untuk belajar untuk menghadapi SPM 2021. So teknik yang pertama apa dia? Fokus kepada benda yang kita boleh kontrol. Kita bermata lebah, jangan bermata lalat. Yang kedua apa dia? Kita buat senarai pasca SPM. Habis je SPM, aku akan, ini akan membantu. InsyaAllah. Dia banyak lagi tip. Mana kongsi 2 ni? Kalau Umbat kongsi 7 tak buat. Buat yang 2 ni, insyaAllah akan membantu. Alright, Irdina. Next, soalan yang seterusnya. Apakah soalan kelas ini secara online menggunakan aku fokus kami dalam kelas. Jadi, bagaimana cara agar kami kena fokus belajar sepanjang belajar kelas online? Okay, alright. So Irdina bertanya tentang macam mana nak fokus dalam kelas online. Ini penting. Yang ni ramai sangat-sangat student, alright, yang tak boleh fokus dalam kelas online. Betul? Ada yang mengantuk, ada yang rasa macam boring, dan ada yang rasa sangat fed up. Last kali dia tutup kamera dan last kali cikgu bercakap seorang-seorang. Setuju? Alright, now apa yang kita boleh buat adalah begini. Irdina, sekali lagi, anda tak keseorangan. Memang sangat ramai pelajar yang tak boleh fokus dalam online class. Sampai impact kami, kita tengok dua pihak sebenarnya. Kan? Kadang-kadang tu memang pelajar ni memang ya Allah ya Karim, memang susah kita nak tolong. Tapi ada juga benda yang cikgu boleh upgrade. Jadi dalam webinar kita buat Teach to the Max, apa yang Abang Bat dan juga coach-coach Impact buat, Irdina, kami kongsi dengan cikgu-cikgu di luar sana macam mana nak bagi kelas tu jadi best, jadi exciting, jadi two-way communication, ada game, lepas tu nak elakkan kesilapan dan sebagainya. Yang tu kita buat free. Itu untuk cikgu. Now untuk student, mari kita cerita pasal student. Macam mana kita nak fokus dalam online class? Apa yang patut kita lakukan? Yang pertama dan utama adalah kamu perlu sedar diri kamu. Sedarkan diri kita bahawa sekarang ni kita dalam proses untuk menuntut ilmu. Hello, online class dia bukan tengok Netflix tau. Dia bukan tengok wayang, dia bukan tengok movie. Walaupun dia keluar di skrin yang sama yang kita duk tengok movie, dia keluar kat handphone yang sama kita main PUBG, dia keluar dekat gadget yang sama yang kita duk berhibur dan sebagainya, but when we are in online class, kita sedang menuntut ilmu. Dan bila kita nak menuntut ilmu, apa yang akan berlaku sekarang ni, mindset kita adalah aku nak tuntut ilmu, aku nak belajar, aku ada cikgu dan aku nak belajar. What gonna happen? When you set your mind, your body, badan kita akan bertindak dengan tindakan yang sepatutnya. Badan ini akan ready dengan pakaian yang sepatutnya. Kalau kita bangun tidur dengan baju tidur, lepas tu kita belajar, right, apa yang akan berlaku? Dia macam kita tak meraihkan majlis menuntut ilmu tersebut. Dah hamba risau satu je, satu apa pun kita tak dapat.
Nah, bila kita mindset kita ini adalah majlis untuk menuntut ilmu, apa yang akan berlaku adalah badan kita akan readykan peralatan-peralatan untuk belajar. Peralatan yang perlu, buku nota, pen ni dan sebagainya. Everything will be there. Why? Because your mindset adalah aku nak belajar dan ini adalah majlis ilmu. The moment you have the right mindset, you're going to do the right things, insya-Allah. Alright, so first kali macam mana kita nak fokus dalam online class, sedarkan dirimu bahawasanya kita dalam majlis ilmu, dan bila kita dah sedar, insyaAllah ni membantu. Sebab tu Abang Bodoh sebut dekat Impact ni, Erdina, it's all about your mind. Semuanya tentang minda. Apabila minda kita melihat duduk di depan komputer, duduk di depan iPad, duduk di depan handphone adalah untuk menuntut ilmu, the whole body akan respond accordingly sebagai seorang penuntut ilmu. Apa? Alright, okay, baik. Next one adalah yang kedua. Yang pertama, sedarkan diri. Yang kedua, sesuaikan suasana anda. Nah, suasana yang membina, bukan suasana yang menyebabkan kita merana. Tadi kita dah fokus pada diri, sekarang kita fokus kepada environment. Environment sangat-sangat penting. Seriously, apa buktinya? Bukti dia macam ni. The moment kita masuk masjid, apabila kita masuk masjid, apa yang berlaku? Dengan tiba-tiba kita duk cakap, bukan cakap besar, maksudnya cakap kuat-kuat dengan jalan macam undertaker apa semua. Bila kita masuk masjidnya, tiba-tiba kita jadi seorang yang ada adab berada dalam masjid. Betul? Right? Sebab apa? Suasana masjid tersebut. Sama macam library. Kan? Sebelum masuk library kita duk gelak kuki-kuki dengan kawan kita, tiba-tiba bila masuk je library terus suasana berbeza. Suasana kita nak belajar, suasana nak membaca, suasana yang sunyi dan sebagainya. Boom, ini membuktikan bahawasanya environment boleh membentuk diri kita. Dan sebab tu you kena jaga environment. Ni tak ada environment study langsung. Kita tak ada suasana nak belajar langsung. Lepas tu kita duk salahkan cikgu tak best. Cikgu tak pandai guna Google Meet, cikgu tak reti guna Zoom. Sedangkan kita sendiri, satu, yang tadi tu mindset kita tak ada mindset untuk tuntut ilmu. Yang kedua, environment kita bukan environment untuk belajar, dan ini akan membunuh semangat, niat dan perjuangan kita untuk belajar. Hati-hati. So apa yang kita patut buat untuk sesuaikan suasana? Yang penting, yang pertama adalah pastikan tempat tu selamat terlebih dahulu. Kita nak online ni kena selamat. Ni kita duduk apartment, kita duduk kondo, tiba-tiba tak dapat line, lepas tu kita kena bergayut dekat balkoni baru dapat line baru semua. Tak semestinya kena ada aircon, tak juga. Yang penting kita selesa dengan tempat tersebut. Kerusinya selesa, mejanya selesa, everything yang kita ada tu selesa. Bukan mahal, selesa. Boleh? Alright, okay. So, selesa cuma satu je lah. Apa jangan selesa sangat. Sambil belajar tu dia baru punya duk baring atas katil sambil tengok online class. So kita tak mau. Jangan belajar atas katil. The moment you belajar atas katil, sedangkan katil tu tempat tidur, apa yang berlaku bila kita duduk kat katil sambil belajar, subconscious mind kita akan mainkan balik peranan katil tu, iaitu tempat untuk tidur. So last kali you tak boleh fokus. Nanti kejap lagi yang buat ceritakan. Alright, whatever it is, pastikan tempat itu selesa. Yang ketiga, pastikan tempat tu senyap. Tempat tu biarlah distraction dia kita minimizkan, kurangkan gangguan sekurang-kurangnya. Alright? Make sure supaya apabila kita bercakap, bila kita mendengar, kita dengar dengan jelas. Dan apabila kita bercakap dengan cikgu, through online, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Webex dan sebagainya, dia jelas. Alright? So pastikan tempat yang senyap. Kita tak mau mak kita duk marah adik kita, terus masuk sekali dalam mikrofon, terus dengan cikgu-cikgu kena marah. Alright? So pastikan tempat itu senyap, tempat itu dia tidak ada gangguan bunyi dan sebagainya. Jangan duduk kat Selat Melaka. Faham tak Selat Melaka? Maksudnya tempat lalu lalang kat situ. Kat situlah adik kita akan berlari, mak ayah kita akan berjalan, abang kita akan keluar masuk dan sebagainya. Kat situ kita belajar. Itu kata Selat Melaka tu. Maksudnya sibuk tempat tu. Kalau kita berada di tempat macam tu, memang dia akan mengganggu. Prinsip yang kedua iaitu nak sesuaikan suasana.
Boleh? Alright. So nak sesuaikan suasana, buat ulang balik, pastikan tempat selamat. Yang kedua, tempat itu selesa. Yang ketiga adalah tempat itu senyap. Alright. Dan yang keempat adalah pastikan juga gadget yang kita gunakan tu sesuai. Nah, so ada 4S untuk poin yang kedua ni. Alright. So pastikan gadget yang kita gunakan tu sesuai. Sound kita jelas. Mikrofon yang kita gunakan bila kita nak bercakap nanti. Lepas tu kita punya speaker juga jelas. Dapat dengar apa yang cikgu cakap. Dapat lihat dengan dapat dengar penting lagi. Nah, muallimah mengajar, teacher tengah mengajar dan kita tak dapat dengar, dapat tengok muka tapi tak dengar suara, habis. Kita memang tak boleh belajar. Kalau tak dapat tengok muka, nampak sikit-sikit tapi kita dapat dengar dengan jelas, kita still lagi boleh belajar, betul? So pastikan sound berada pada tahap yang terbaik. Tak payah suruh mak ayah pergi beli pula set-set karaoke, speaker besar-besar, tak payah. Yang kita nak adalah speaker tu berfungsi dan kita dapat dengar dengan jelas, insya-Allah. Okey. Lepas tu visual kita jelas, kita nampak, jangan kita guna handphone dah retak 2000, bukan retak 1000, retak 2000. Dan kita nak tengok muka cikgu pun, muka cikgu pecah. Alright, okay. So cari yang sesuai, gunakan yang terbaik. Bukan suruh beli mahal-mahal. Abang Mbak nak yang sesuai. Okay. Dan keyboard make sure berfungsi dan dekat dengan kita. Yang kalau guna laptop, pastikan keyboard tu kita boleh gunakan dengan mudah. Kalau guna handphone ke apa, make sure kita boleh nak type dengan mudah. Sebab apa? Sebab dalam kelas online, tak semua kelas kita kena unmute kita punya mikrofon, tapi kita kena aktif. Macam mana nak aktif? Kita kena type. Alright? Komen, soalan, participation dan sebagainya, semua itu memerlukan keyboard. So pastikan itu juga ready. Dan seterusnya, mouse pun kena ready juga. Adik kena tahu dekat mana nak tekan mute, kat mana nak tekan unmute. Lagi bila cikgu tanya soalan, kita angkat tangan, tu cikgu kata, cuba jawab. Kita dengan tak tahu macam mana nak unmute, pak, tertekan shutdown. Habis. Alright? So, you kena tahu tentang bab tu. Okay? So, itu adalah perkara yang Abang Bat nak pastikan anda semua get ready untuk suasana. Boleh? Suasana kena power. Okay, tip yang ketiga, macam mana nak fokus online class? Banyak tip Abang Bat bagi ni. Tak apa, Irdina je pasal kita bagi. Buka kamera. Buka kamera. Apa mengena buka kamera dengan fokus dalam online class? Dia macam ni, babe. Bila kita buka kamera, apa yang berlaku? Kita rasa diperhatikan. Betul? Alright? Dan kita takkan baring dekat macam tu. Betul? Buka kamera juga sebenarnya adalah adab dalam menuntut ilmu zaman online. Serius dek. Online class tidak menggugurkan tanggungjawab seorang pelajar untuk terus beradab dengan cikgu. Online class bukan tiket untuk kita biadab dengan cikgu. That's why antara adab dalam online class adalah open your camera. Buka kamera kita. Jangan kita duk tekan stop video, kita duk tekan off camera dan sebagainya. Buka kamera. Ini juga akan menyebabkan kita akan terus untuk merasa fokus, tapi yang paling penting adalah biarlah cikgu dia dapat rasa yang kita sedang belajar dengan dia dan dia dapat mengajar dengan kepuasan, dengan rasa seronok. Dia bila kita tak buka kamera macam ni, cikgu masuk kelas, bila cikgu masuk kelas je semua orang pusing kerusi menghadap belakang. Tak kebiadab. Betul? So adabnya bagaimana bila masuk kan kita sebarang bentuknya adalah dengan kita on camera, please. Buat apa you dapat straight A tapi you punya adab tak dapat A. Kita takut IQ pandai, IQ kita hancur. Nauzubillah min zalik, kita tak mahu macam tu. Okay, alright. So itu 3 tip untuk Irdina. Soalan kedua, macam mana nak fokus dalam online class? Harap ini membantu Irdina, insya-Allah. Okay, sekarang Irdina, soalan ketiga. Go. Dan soalan saya yang terakhir, kami sebagai pelajar SPM bukan saja perlu mengikuti kelas online, akan tetapi kami juga perlu membuat ulang kaji di rumah. Jadi, Betul? apakah teknik belajar yang sangat efektif semasa belajar di rumah? Alright, okay. Teknik belajar efektif semasa berada di rumah. Sebenarnya secara asasnya, nak belajar ni, benda-benda asas yang kena ada,
Tak kisahlah kita study sama ada di rumah atau di asrama, di kampung atau di bandar, di desa atau di bandaraya, kebersihan haruslah dijaga, udara. Okey dah. Okey, so sekarang ni prinsipnya adalah yang tadi yang Mbak cakap tadi adalah jaga suasana. You must take care of your environment. Suasana ni sangat-sangat penting. Okay, suasana ni penting. Macam Mbak cakap tadi pasal masjid tadi, pasal library tadi. Seandainya kita tak timbulkan suasana di rumah untuk belajar, itu akan menyebabkan kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Kalau dia tak ada suasana untuk belajar, tak ada tempat untuk belajar. Mbak bukan cakap pasal you kena ada bilik sendiri, lepas tu pula tempat tu kena ada aircon, lepas tu kena eksklusif. No. You ada satu tempat dan you tahu, semua orang tahu, itu tempat you belajar, itu dah memadai sebenarnya. Mbak tak mau nanti ada pelajar yang paksa mak ayah dan sebagainya. Mak tengok ni, saya tak ada bilik nak belajar. Sebelum SPM ni boleh tak tolong renovate rumah je, dia bagi bilik satu untuk saya fokus. Tak payah. Yang penting ada satu tempat, dan tempat tu kita tahu. Masuk je zone ni, apa yang berlaku, kita dapat rasakan semangat untuk kita menimba ilmu dan untuk belajar. Suasana kena ada. Ada tempat, ada meja, ada kalkulator, ada kamus, ada buku, ada semua benda yang kita perlukan untuk belajar. So itu adalah perkara yang asas. So make sure kita ada medan perjuangan sesuai. MPS, medan perjuangan sesuai. Barulah kita boleh menghadapi SPM. Apa itu SPM? Dia adalah sebuah peperangan mencabar. S sebuah P, peperangan, M mencabar. Jadi kita perlukan MPS, iaitu medan perjuangan yang sesuai. Alright, so itu adalah yang pertama. Macam mana nak study kat rumah ni, apa teknik dah? Teknik dah first kan yang kena pegang, suasana kena ada. Suasana tu kena ada. Tambah pula kita berada di rumah, kalau tak jaga suasana, dia akan jadi problem. Yang kedua, untuk kita pastikan suasana tu bagus, jaga bab ni. Bab yang pertama, bab cahaya. Bab cahaya ni bukan suruh orang botak kepala. Apa sebab dia tengok kepala Abang Bat bila Abang Bat sebut cahaya. Tolonglah dek, jangan melawak kasar. Alright. Cahaya kita kena ada. Kena pastikan cahaya itu cukup. Jangan belajar di tempat yang gelap. Okay? Kalau kita boleh berada dekat dengan tingkap supaya dapat cahaya matahari masuk, that's gonna be better, and which is actually the best untuk kita. So cahaya ni juga kita nak jaga supaya kita tak mengantuk. Cabaran bila kita belajar dekat rumah ni, study dekat rumah, dia lagi menuntut mata kita ni untuk terpejam. Kita akan rasa nak pergi main game. Kita rasa macam nak fokus kita punya media sosial, TikTok, IG dan sebagainya. That's the problem. So apa kita nak buat? Suasana kita jaga. Cara dia adalah jaga kita punya lampu biar terang. Tempat kita study tu terang. Ini akan membantu. Kalau tidak kita mengantuk. Bila kita mengantuk, mulalah kita nak pergi minum air. Dan dalam perjalanan nak pergi minum air, boleh pula singgah main PUBG. And bila patah balik, tengok Netflix 2 filem. Dan lepas tu baru datang balik. Bila datang balik, Allah, mengantuk balik. So jaga cahaya. And then seterusnya adalah tolong jaga posture badan. Postur badan. Bila kita belajar, apa yang kita nak buat adalah jangan kita membongkok. Bila kita membongkok, contoh, ambil buku. Ini buku Abang Bat dengan Kak Aiman Sarah. Alright. Bila kita baca buku dan kita membongkok, apa yang akan berlaku? Leher kita ni akan tunduk, betul? Alright. Dan ini sebenarnya akan menyebabkan kita akan jadi lagi cepat lengoh. Yalah, lama macam tu. Dan ini juga menyebabkan pernafasan kita tidak sempurna, menyebabkan kita lagi senang mengantuk. So apa yang patut kita buat? Instead of kita baca buku tunduk macam tu, kita tinggikan sikit buku supaya dia sama dengan laras mata kita. Ini juga akan membantu kita dari sudut untuk belajar dan elakkan mengantuk. Jaga postur badan kita. Boleh? Alright, next. Seterusnya adalah jaga masa untuk study. Bila kita study, bagus sebenarnya. Bila kita study sejam, sejam setengah dan kita rasa macam wah semangat. Apa pun dia kena ada rehat. The best adalah kita belajar 50 minit, kita rehat 10 minit. Belajar 50 minit, kita rehat 10 minit. Ada kes yang pelajar semangat gila. Apa yang dia buat? Dia belajar 3 jam straight. 3 jam straight dia belajar dan esoknya, start daripada esok, 3 minggu dia terus berhenti belajar.
Alright? Sebab apa? Dia dah melakukan sesuatu benda yang dia rasa macam susahnya nak buat lagi susah dan sebagainya. Itu akan jadi masalah. You boleh study 3 jam, tapi jam yang pertama 50 minit, belajar 10 minit rehat. Jam yang kedua 50 minit, belajar 10 minit rehat. Begitu juga dengan jam yang ketiga. The moment kita buat macam tu, apa yang akan berlaku? Walaupun kita berada di rumah, dia menyebabkan kita punya semangat untuk terus belajar. Dia akan refresh, akan menyebabkan kita rasa sangat-sangat segar untuk teruskan semula. Boleh? Alright? Okay. Alright. Dan tip yang ketiga adalah macam mana nak study dekat rumah? Tolong bincang dengan mak ayah. Nah, buat satu conference. Bukanlah conference. Kita duduk, kita discuss dengan mak ayah elok-elok. Kita bagi tahu yang kita nak belajar, kita perlukan kerjasama daripada semua. Ayah faham ni anak ayah ni. Adik dia panggil adik kata dengan Allah berkata untuk taubat nampak yang terbaik. Tapi dalam masa sama kakak perlukan adik bagi kerjasama, jangan duk kacau. Nah, lepas tu duk korek hidung kakak tengah belajar kakak tak mau. Bincang dengan adik. Lepas tu apa lagi? Nah, minta kerjasama semua. Kita tahu belajar dekat rumah ni godaan dia banyak. Betul? Godaan dia banyak. Adik kita tiba-tiba datang, kakak boleh tak ajar adik macam mana nak main game Roblox ni? Adik tak faham lah. Boleh tak kakak tarbiyah adik? Kakak tarbiyah adik Roblox. Okay? So, tiba-tiba pula kata Allah, dah lah kita pula terror Roblox walaupun dah form 5. Nah, kita macam Allah ni kalau aku ajar adik aku ni memang power ni tapi ini adalah gangguan. Adik, kakak kita pula kata, jomlah kita keluar, kita pergi shopping dan sebagainya. Sekarang ni walaupun PKPP kita boleh rentas negeri, jom lah. Godaan. Abang kita, dek, sini. Abang dah beli PS5. Jom kita main sama-sama. Allah Akbar, besarnya ujian Allah. Semuanya mereka sedih di rumah ni. Dia apa yang kita lakukan? Yang cakap tadi, bincang. Bagi tahu dekat dia orang semua, communicate kepada mereka bahawasanya kita perlukan fokus, kita perlukan masa, kita perlukan ketenangan untuk belajar. Boleh, Irdina? Nah, ada apa-apa lagi ke Irdina yang nak diberitahu? Oi, kata-kata akhir. Ni bukan wasiat kan? Nah, okey, silakan Irdina. Terima kasih Abang Bat kerana telah menjawab semua pertanyaan saya. Wow, confidentnya dia. Doakan saya dan kawan-kawan yang lain berjaya menjawab soalan SPM dengan jayanya. Terima kasih. Baguslah Irdina ni. Alright. Okay, so insyaAllah Irdina, berdoakan Irdina dan juga kawan-kawan Irdina dan juga yang sedang menonton sekarang ni. Alright. Mudah-mudahan anda dapat buat yang terbaik. Nah, lakukan yang terbaik. InsyaAllah ini akan membantu. Bukan setakat bantu masa depan kita, tapi juga untuk mak ayah kita. Orang selalu pesan, kalau kita dah rasa fed up, dah rasa give up dengan diri sendiri, dengan masa depan diri sendiri, janganlah give up untuk mak dan ayah kita. Sebab dia orang tak pernah give up dengan kita. Betul? Alright? Hadiahkanlah kecemerlangan dalam SPM ni untuk mak dan juga ayah. Mudah-mudahan ini bukan setakat mengundang kita dapat keputusan cemerlang, tapi juga mengundang keberkatan dalam kehidupan kita. Okay? Alright? So, lama lah pula. Abang Bat nak buat sebenarnya 5 minit je. Jadi untuk adik-adik semua, Abang Bat just nak beritahu. Takut terlupa. Kita ada satu webinar. Berani Straight A Virtual. Nama webinar ni adalah Berani Straight A Virtual. Alright, Virtual Berani Straight A. Dan kita punya tema adalah teknik study last minute. Ambil kau. Alright. So, macam mana kita nak buat ni? SPM dah tak lama. Tak sampai 2 bulan. Apa yang kita patut lakukan? Kita akan bincangkan dengan anda semua nanti insyaAllah. 28 Disember 2020, 8.45 malam sampai 10.45 malam. Dan kita buka ni untuk 200 orang sahaja. Jadi jika adik-adik semua berminat, adik boleh klik link yang berada di bahagian komen. Nanti orang akan letak di bahagian komen. Alright. Macam mana nak join program Berani Straight A, insyaAllah 28 Disember nanti. Okay? Dan dalam ajak kawan-kawan yang lain. Bukan kita je sekarang ni yang down. Kawan-kawan kita pun sekarang ni tengah mencari-cari apa yang perlu dilakukan. The do and the don'ts. Apa yang patut dibuat, apa yang patut jangan dibuat.
Okay. Mudah-mudahan insya-Allah ini akan membantu. So membahas itu sahaja. Thank you so much. Alright. Dan terima kasih kepada Irdina atas soalan tersebut, dan Mbak harap soalan itu membantu Irdina untuk terus berjuang. Kami di Impact sangat menyayangi Family Impact, Facilitator Impact, Coach Impact, dan kami doakan Irdina dan sahabat-sahabat Irdina yang lain semuanya cemerlang dalam exam, dan yang paling penting cemerlang dalam exam yang sebenar, iaitu kehidupan ini. Dan kehidupan inilah sebenarnya adalah ujian yang sebenar-benar ujian. Moga kita straight A untuk ujian dalam hidup ni, dan akhirnya kita ambil result yang cemerlang di Jannatul Firdaus nanti bersama-sama, insya-Allah. Sekian daripada Ombat, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Kita jumpa di virtual Berani Straight A.